Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap anda berada dalam keadaan yang sihat dan walafiat. So, seperti semua yang sedia maklum, bahawasanya sekarang ni kita sudah satu dunia dilanda pandemik COVID-19. Namun, seperti biasa, kita telah didedahkan dengan norma baru kehidupan di mana kita harus juga meneruskan kehidupan kita dengan norma baru ini. So saya harap anda semua nasihat saya mengikut norma baru kehidupan seperti yang telah disarankan oleh pihak KKM. Okay, so here we go. Ini juga adalah merupakan satu norma baru dalam sesi pembelajaran kita di mana inisiatif daripada Jabatan Tenaga Manusia untuk melaksanakan pembelajaran secara online. So harap anda semua dapat mengikuti pembelajaran secara online ini dengan penuh dedikasi dan seperti suka saya ingatkan sebab ini adalah satu perkongsian maklumat. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, sila catatkan dan ajukan soalan tersebut pada saya semasa kita bersemuka sama ada secara online atau secara fizikal nanti. Okay guys? Alright. So, seperti yang semua sedia maklum, ini adalah kamu adalah dari pembelajaran teknologi simpalan kod A08 semester 1 modul 2. Tajuk kita hari ini adalah Fabrication Drawing 1. Okay. So, tajuk yang kita akan cover pada hari ini adalah meliputi Learning Activities 1, Produce Orthographic and Isometric Drawing Manually. Okay. Apa yang kita akan tengok dalam Learning Activities ini adalah pengenalan kepada lukisan kejuruteraan. So, apa yang kita akan belajar daripada dalam pengenalan kepada lukisan kejuruteraan? Dah nama pengenalan. So, maknanya kita first kali kita akan kenal apakah yang dimaksudkan dengan lukisan kejuruteraan. Okay? So, saya percaya ramai di antara awak yang telah mengetahui apa itu lukisan kejuruteraan. Namun, kita akan berkongsi di sini dengan lebih efisien lagi apa yang dimaksudkan dengan lukisan kejuruteraan. Okey. Melalui tajuk ini, apa objektif yang kita cuba capai adalah yang pertama adalah memahami asas lukisan teknikal. Okey, memahami asas kepada lukisan teknikal. Alright? Yang kedua adalah memahami definisi dan penggunaan lukisan kejuruteraan. Okey, ada beza Satu, asas kepada lukisan teknikal dan yang kedua adalah definisi dan penggunaan lukisan kejuruteraan. Dan yang ketiga adalah kenal pasti pecahan yang ada dalam lukisan kejuruteraan. Okay, so kita ada 3 objektif yang kita nak capai, which is 1 is memahami lukisan asas teknikal, memahami asas lukisan teknikal. Yang kedua, memahami definisi dan penggunaan lukisan kejuruteraan. Yang ketiga, kenal pasti pecahan lukisan kejuruteraan. Okay, alright. Now, apakah yang dikatakan dengan lukisan teknikal? Okay. So, kalau saya contoh, sekiranya saya berikan anda dengan gambar rajah objek ini dan minta anda untuk menerangkan kepada seorang individu yang lain berkenaan dengan objek ini tanpa menunjukkan objek tersebut. Susah ke? Senang. Saya ambil contoh. Saya tak pasti sama ada anda pernah terlibat dengan aktiviti ini atau aktiviti ini
Mungkin juga ada nama-nama lain. Okey, nama ini adalah dipanggil careless whisper. Apakah yang dimaksudkan dengan careless whisper? Contoh, kamu ada rantaian sebanyak 10 orang, alright? Orang yang pertama berbisik, she fell at the seashore. Okay, saya ulang. She fell a seashell at the seashore. Berbisik pada orang yang pertama. Dan hasilnya bisikan tersebut bila sampai ke orang 10, saya percaya ucapan yang akan disebutkan oleh orang yang 10 adalah berbeza. Sebab sampaian daripada yang pertama kepada yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, dia akan perkataan-perkataan yang disebut tersebut akan mula berkurang atau ada penambahan di perantaraan tersebut. So ini yang saya maksudkan dengan penggunaan perkataan sahaja adalah rumit dan tidak mencukupi bagi menerangkan tentang satu size, size, bentuk dan ciri-ciri objek tersebut secara menyeluruh atau ringkas, which is concise, right? So keberkesanan bahasa grafik ini, alright, bila awak contoh saya bagi gambar ini kepada seorang yang lain, dia juga boleh menghasilkan objek seperti ini, namun kemungkinan objek ini serupa tetapi tidak sama. Kerana a picture can consist of 1,000 words. Satu gambar boleh digambarkan dengan 1,000 perkataan. Ini falsafah ataupun pepatah yang ada yang menunjukkan bahawasanya satu gambar boleh diterjemahkan sehingga 1,000 perkataan. Menunjukkan bahawa banyak perkara yang boleh diterjemahkan melalui satu gambar. So, apakah yang dikatakan dengan dan bagaimana untuk kita nak describe gambar tersebut? So, itu yang dimaksudkan dengan lukisan teknikal, di mana lukisan teknikal adalah gabungan antara gambar dan juga perkataan. Inilah asas kepada lukisan teknikal, di mana gambar dan perkataan digabungkan untuk memberikan perjelasan tentang saiz, bentuk dan ciri-ciri objek sesuatu objek secara padat dan ringkas, secara menyeluruh dan ringkas. Okey? So, kalau kita tengok di sini, okey, komposisi bahasa grafik ni, alright, dalam aplikasi kejuruteraan menggunakan garisan untuk mewakili permukaan, bucu dan kontur sesuatu objek. Apa yang dimaksudkan dengan kontur? Kontur ini adalah bermaksud bentuk permukaan sesuatu objek, sama ada licin atau bergerutu ataupun mulus. Ini yang dimaksudkan dengan kontur. Okay? Ini yang dimaksudkan dengan kontur. So, dalam bahasa grafik dikenali lukisan atau drafting. Lukisan boleh dilakukan secara secara freehand, instrumen atau berkomputer. Okay? Boleh dilakukan secara freehand, instrumen atau berkomputer. Okey, so ada 3 kaedah untuk melakukan lukisan ini. Satu, saya ulang, freehand, berinstrumen atau berkomputer. Apakah yang dikatakan dengan lukisan secara freehand? Okey. Lukisan freehand ni adalah garisan yang dilukis tanpa menggunakan sebarang instrumen selain daripada hanya pensel dan pemadam. Okey.
Hanya pensel dan pemadam. Ini yang dikatakan sebagai lukisan freehand. Contoh macam awak ambil pensel dan awak lukis bentuk objek. Okay. Alright, kurang lebih kurang lebih. Alright, ini yang dikatakan sebagai lukisan freehand. Contoh. Okay. Alright. So kalau awak tengok, contoh, ini dia yang dikatakan lukisan secara freehand. Okay. Di mana tidak ada sebarang instrumen lain yang digunakan selain daripada hanya pensel dan pemadam. Okay. Nampak tak bentuk dia? Bentuk dia sama kan? Nampak sama kan dengan objek yang kita tengok sebentar tadi? Ya, sama. Alright. Tetapi kalau kita tengok hasil dia, tidaklah sebegitu perfect. Ataupun lukisan dia, kalau kita tengok garisan dia, tidaklah begitu halus ataupun tidaklah begitu dia punya garisannya itu tidak begitu sharp ataupun tidak berapa tepat. Tapi inilah yang dikatakan sebagai freehand sketching ataupun freehand drawing. Okay? Alright. Seterusnya, lukisan berinstrumen. Apakah yang dimaksudkan dengan lukisan berinstrumen? Lukisan berinstrumen ini digunakan untuk melukis garis lurus, okay, garis lurus, bulatan dan lengkuk, okay, lengkuk dengan ringkas dan tepat. Oleh itu, lukisan biasanya dibuat mengikut skala. Apa yang dimaksudkan dengan skala? Right? Apa yang dimaksudkan dengan skala adalah skala bermaksud sama ada pembesaran atau pengecilan. Okay. Bermaksud pembesaran atau pengecilan. So ini yang dimaksudkan dengan skala. So objek asal satu, okay. Manakala ini adalah nisbah dia adalah 2. So satu objek asal tetapi dalam lukisan dibesarkan menjadi 2. So ini yang dimaksudkan sebagai skala. Untuk menunjukkan instrumen tu dengan lebih besar. Sama macam kita tengok sesuatu itu di bawah kanta pembesar. So kanta pembesar adalah pembesaran satu-satu objek supaya kita nampak lebih jelas objek tersebut. Skala juga boleh menjadi objek itu besar. Alright. Skala juga boleh jadi objek itu besar. Okay. Dia boleh jadi dua-dua ala. Objek itu besar tapi kita lukis dalam bentuk yang lebih kecil. Okay. Kita lukis dalam perspektif yang lebih kecil dan kita tunjukkan dalam bentuk skala. Okay. 2 cm contoh 2 cm pada objek yang sebenar bersamaan dengan 1 cm pada lukisan. Contoh yang paling senang saya boleh tunjukkan adalah kita punya Google Map ataupun Waze. Okay, kalau awak tengok peta, right, dalam peta dengan actual. 1 kilometer di dalam peta, 1 kilometer di jalan biasa adalah bersamaan dengan hanya 1 sentimeter di dalam peta. So ini yang dimaksudkan dengan skala. Okay, clear? Alright. So kita lihat di sini. Ya, ini dia yang dikatakan contoh lukisan yang disertakan dengan instrumen. Instrumen digunakan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan instrumen satu lagi adalah melibatkan peralatan seperti pembaris. Selain daripada tambahan daripada pensel pemadam, kita gunakan pembaris, kita gunakan sesiku kejutaraan, kita menggunakan sesiku segitiga, kita menggunakan T-square. So selain daripada bila ada penambahan instrumen selain daripada pensel dan pemadam, ianya adalah dinamakan sebagai lukisan berinstrumen. Okey, jelas? Lukisan berinstrumen. Okey? Clear? Alright. So, kalau kita dapat lihat di sini, nampak tak? Objek yang sama tadi, tetapi sekarang kita nampak dengan lebih jelas.
ukuran pada objek tersebut. Kalau kamu lihat di sini, kita akan nampak dia ada ukuran. Ukuran pada objek tersebut. Menepati dah asas pada lukisan grafik yang kita maksudkan tadi, di mana bahasa grafik plus dengan perkataan. Okey? Okey. Nanti kita akan lihat lebih jelas berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan bahasa grafik dan perkataan. Okey? So dekat sini ini yang dimaksudkan dengan lukisan teknikal. Okey? Alright. Kemudian dia ada lukisan berkomputer. Yes. Semenjak daripada perkembangan teknologi, bila dengan adanya komputer, pelbagai aplikasi ataupun perisian yang telah dibangunkan oleh syarikat-syarikat ataupun individu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka ataupun mereka yang ingin membuat lukisan jutaraan, di mana mereka membangunkan perisian untuk membantu mereka-mereka ini untuk menyelesaikan masalah lukisan yang rumit ataupun kompleks. So, lukisan yang rumit dan kompleks dapat diselesaikan dengan mudah dan lebih efisien serta tepat dan senang dengan menggunakan perisian yang komersial seperti AutoCAD atau SolidWorks. Ada lagi beberapa perisian lain, tapi yang menjadi popular di industri adalah AutoCAD ataupun SolidWorks. Okay, so kalau kita dapat lihat di sini, okay, so perisian ataupun objek yang kompleks, contohnya macam basikal katakan, okay, objek yang kompleks ini dapat dilukis dengan mudah dengan menggunakan perisian AutoCAD dan SolidWorks. Okay, ataupun perisian yang komersial. Okay, clear? Alright, next. Sorry. Okay. Now, kita pergi kepada definisi lukisan kejutaraan. So, apa yang dimaksudkan dengan definisi lukisan kejutaraan adalah cara untuk menghasilkan lukisan pelan bagi menggambarkan dengan tepat sesuatu objek teknikal, seni bina dan kejutaraan. Inilah yang dikatakan sebagai definisi lukisan kejutaraan. Okey, seperti yang kita tengok sebelum ini. Alright, seperti yang kita tengok sebelum ini. Alright, kita ada gambar objek beserta dengan ukuran. So ini secara tak langsung dah menggambarkan dengan tepat sesuatu objek tersebut. Okay. Okay. So definisi lukisan jutaraan adalah cara untuk menghasilkan lukisan pelan bagi menggambarkan dengan tepat sesuatu objek teknikal, seni bina dan kejutaraan. Ianya juga adalah alat komunikasi atau bahasa perhubungan dalam bentuk grafik. Okay. Yang penting adalah matlamat akhir lukisan jutaraan ini adalah untuk menyampaikan semua maklumat yang diperlukan yang akan membolehkan pengeluar menghasilkan komponen tersebut. Okay. Yang penting matlamat akhir. Okay. Matlamat akhir lukisan jutaraan ini adalah untuk menyampaikan semua maklumat yang diperlukan untuk pengeluar menghasilkan komponen tersebut. Contoh kalau kita tengok pada objek ini, okay, kalau kita tengok objek ini, okay, alright. So sebagai seorang pengeluar, dia memerlukan semua maklumat iaitu kontur, saiz, rupa bentuk, keratan mentas sekiranya perlu. Okay, untuk nampakkan apa yang diperlukan pada objek ini untuk nak menghasilkan objek tersebut. Inilah yang dikatakan sebagai lukisan kejuruteraan. Okay, inilah yang dikatakan sebagai lukisan kejuruteraan. Di mana sebagai pengeluar dia memerlukan
semua maklumat yang dia memerlukan semua maklumat yang membolehkan dia menghasilkan komponen tersebut. Okay? Clear? Alright, next. Tujuan lukisan juruterang ini adalah bukan sebagai suatu ilustrasi. Okay? Bukan sebagai sebuah ilustrasi. Okay? Bukan sebagai sebuah ilustrasi. So, ianya adalah spesifikasi ukuran dan bentuk sesuatu bahagian atau pemasangan. Maklumat penting pada lukisan adalah ukuran dan had terima bagi semua ciri-cirinya. Okay? Maklumat penting pada lukisan adalah ukuran dan had terima bagi semua ciri-cirinya. Contoh, kalau kita tengok sini, okay, kalau kita tengok sini, ini adalah lukisan satu objek. Alright, kita nampak di sini melibatkan lukisan pemasangan. Okay, objek ini pada permukaan ini dan ini pula menunjukkan spesifikasi bagi objek tersebut. Okay, alright, menunjukkan spesifikasi bagi ini pula merupakan spesifikasi bagi objek tersebut. Okay, di mana dia ada 2 kali 5 milimeter diameter lubang, okay, daripada tepi ke tengah lubang ini 0.75, right, sama ada inci ataupun metrik, okay, bergantung kepada dimensi yang diperlukan. Okay. So, dia ada maklumat-maklumat penting bagi nak menghasilkan objek tersebut. So, sekarang ni kalau saya tanya balik soalan kepada anda semua, sekiranya saya bagi objek beserta dengan lukisan ini sebagai pengeluar, bolehkah anda menghasilkan objek yang sama berulang-ulang kali? Tentunya boleh. Alright? Tentunya boleh sebab saya ada gambar objek, saya ada bentuk objek, dan saya ada maklumat penting untuk menghasilkan objek tersebut. Saya ada ukuran, saya ada rupa bentuk, saya ada permukaan, okay, kelicinan permukaan, saya ada ciri-ciri yang diperlukan, apa ciri yang diperlukan untuk menghasilkan objek tersebut. Segala maklumat tersebut saya ada. Bila saya ada, saya boleh menghasilkan objek yang sama berulang-ulang kali dengan tepat. Okay, so itulah yang diperlukan. Okay, next. Elemen pada lukisan juruterang adalah terdiri daripada, okay, lukisan juruterang terdiri daripada bahasa grafik dan perkataan. Okay, ini yang saya masukkan dengan gabungan antara bahasa grafik dan perkataan. Okay, kalau kita lihat di sini, bahasa grafik jelaskan bentuk-bentuk. Mainly adalah bentuk bagi sesuatu objek. Okay, menjelaskan bentuk-bentuk sesuatu objek. Okay, so kalau awak dapat lihat di sini, alright, kalau awak dapat lihat di sini yang bertanda dengan merah ini adalah bentuk sesuatu objek. Ini yang dijelaskan melalui bahasa grafik. Then next, apa yang dikatakan dengan perkataan? Okay, perkataan menjelaskan saiz, lokasi dan spesifikasi objek tersebut. So, ini yang dikatakan gabungan antara bahasa grafik dan juga perkataan, menjadikannya sebagai satu lukisan kejuruteraan yang lengkap. Okay, clear? Alright. Okay, so bahasa grafik terdiri daripada jenis garisan, kaedah proyeksi dan juga binaan geometri. Manakala perkataan adalah pengabjadan ataupun menerangkan tentang ukuran sesuatu objek tersebut. Okay. Alright. Pada amnya, okay, sekarang kita dah pergi kepada pecahan lukisan kejuruteraan. Pada amnya, lukisan juruteraan ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu lukisan geometri dan lukisan
berkaitan dengan bidang. Okey. Apakah itu lukisan geometri? Apakah itu lukisan bidang? Berkaitan dengan bidang. Okey. Inilah yang dikatakan pecahan kepada lukisan citraan, iaitu lukisan geometri terbahagi kepada dua, iaitu geometri satah dan geometri bongkar. Manakala lukisan berkaitan dengan bidang terbahagi kepada tiga, iaitu lukisan kejuruteraan elektrik, lukisan kejuruteraan awam dan lukisan kejuruteraan mekanikal. Dalam lukisan kejuruteraan elektrik, lukisan ini terdiri daripada lukisan elektrik dan juga lukisan elektronik. Manakala lukisan kejuruteraan awam terdiri daripada lukisan bangunan dan lukisan perpaipan. Manakala lukisan kejuruteraan mekanikal terdiri daripada lukisan mekanikal. So, apakah yang dimaksudkan dengan geometri satah dan geometri bongkar? Right? Apa yang dimaksudkan dengan geometri satah dan geometri bongkar? Okey. Geometri satah, okey. Alright. Geometri satah adalah menunjukkan satah bagi sesuatu objek tersebut, which is boleh jadi keratan rentas. Kalau awak nampak lihat di sini, okey, kalau dapat lihat di sini yang bertanda garis slanting ni, okey, garis ni, ini dimaksudkan dengan keratan rentas, which is kalau kau tengok pada geometri bongkar ni, benda bongkar tersebut digergaji ataupun dibelah dua dan kita dapat lihat bahagian permukaan dalam. Contoh kalau lubang ini, kalau saya gergaji di sini, so saya akan nampak bahagian di sini, okey, bahagian di sini, ini yang dikatakan keratan rentas. Okey, ini yang dikatakan sebagai keratan rentas. So geometri satah ini menunjukkan permukaan top view in section, front view in section. Top view in section maknanya kita nampak permukaan atas keratan tersebut, manakala front view in section dari keratan rentas tu daripada muka hadapan. So kalau awak nampak lihat di sini, satu lagi, okey, kalau awak tengok di sini, okey, here, alright, ini, awak nampak garisan ni, nampak garisan yang nampak ni, ni yang putus-putus ni, alright, so garisan ini, bongkar ini bila dibelah daripada bahagian dibelah, okey, ini nampak daripada bahagian atas, bila kita belah, kita akan nampak keratan rentas tu daripada muka hadapan. Kita tengok bila dibelah, kita tengok daripada objek tersebut, daripada macam ni, kita tengok macam ni. Alright, dia belah ke atas ni, right, kemudian kita tengok macam ni dan kita akan nampak dia punya keratan rentas. Okey, sama juga dengan ni top view. Okey, top view kita nampak daripada atas, kita potong. Alright. Dan kita akan nampak daripada atas, ini yang terhasil. Okey, manakala geometri bongkar pula menunjukkan secara keseluruhan bongkar tersebut. Okey, secara keseluruhan bongkar tersebut. Ini yang dikatakan sebagai geometri bongkar. Okey, geometri bongkar. Alright. Clear the drawing. Okay, next. Seterusnya kita akan geometri satah, geometri bongkar. Okey, kalau kita dapat lihat di sini, ini adalah lukisan yang berkaitan, boleh dibahagikan kepada bidang-bidang. Okey, lukisan berkaitan bidang. Okey, contoh yang ini adalah lukisan berkenaan dengan kejuruteraan elektrik. So kalau awak nampak, dia lebih kepada lukisan lita satu-satu elektrik dan komponen elektrik tersebut. Ini pula adalah lukisan kejuruteraan mekanikal. Okey, so seperti yang kita gambarkan tadi, kita akan nampak lukisan objek,
lukisan objek ataupun geometri bongkar dan geometri satah. Alright, inilah yang akan kelihatan. Okey. Manakala satu lagi adalah contoh lukisan kejuruteraan awam. Okey. Awam ni binaan bangunan, perpaipan sivil lah, berkaitan dengan sivil. Okey. Ada apa-apa pertanyaan, saya ingatkan balik, tolong catat. Apa-apa kemusykilan, tolong catat dan kita akan saya akan menjawab pertanyaan tuan-tuan apabila kita bersemuka secara online nanti. Okay, so please bear in mind, please bear in mind. Okay, dear brothers. Okay, so setakat ini sahaja pengenalan berkenaan dengan lukisan kejuruteraan. Sekiranya kalau kita tengok apa yang objektif kita, right? Okay, objektif kita adalah memahami asas lukisan teknikal. Okay, asas lukisan teknikal adalah gabungan antara bahasa grafik dan pengabjadan ataupun perkataan. Okay, memahami definisi dan penggunaan lukisan juruteraan. Lukisan juruteraan adalah untuk, okay, kalau kita nampak lihat di sini, okay, right? Lukisan juruteraan adalah untuk menyampaikan semua maklumat yang diperlukan yang akan membolehkan pengeluar menghasilkan komponen tersebut. So ini adalah definisi lukisan dan seterusnya kenal pasti pecahan lukisan juruteraan, yang mana lukisan juruteraan dibahagikan kepada dua yang pertama, iaitu lukisan geometri dan lukisan berkaitan dengan bidang. Okey, lukisan geometri kita ada geometri satah dan geometri bongkar. Manakala lukisan berkaitan bidang dia ada elektrik, awam dan mekanikal. Alright. So harap awak dapat ambil panduan yang dinyatakan dekat sini, okey, dapat maklumat yang dinyatakan dekat sini untuk menjawab kuis ataupun kertas tugasan yang disediakan, dan kita juga ada lampirkan nota dan PowerPoint untuk awak menelaah dan menjawab soalan pada tugasan yang diberikan. Okey, so sekiranya ada apa-apa pertanyaan, saya ingatkan balik, sila catat dan tanya saya pada sesi bersemuka nanti. Okay, dear brothers, stay safe and see you when I see you next. Thank you very much.